Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muzamil dari Pusat Ekonomi Digital KAN Kuala Kurau. Okey, topik yang saya akan kongsi pada hari ini adalah berkenaan dengan kedai dalam talian. Okey, pertama sekali kita nak tahu kedai dalam talian ni adalah satu konsep perniagaan secara atas talian. Merupakan platform urusan jual beli secara atas talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang, iaitu elektronik dagang. Okay. Konsep dia sama seperti memiliki kedai secara fizikal, cuma kedai secara fizikal ni kita boleh lihat secara nyata dalam bentuk dan realiti. Apa yang anda sedia maklum, perniagaan secara atas talian ni dia melibatkan jual beli atas talian. Contoh kita tengok jualan di Facebook page ataupun mana-mana live jualan peniaga dari, tak kiralah sama ada daripada Facebook, mungkin TikTok atau Instagram live ataupun page. Kita sekiranya nak berurusan, kita perlu kontak penjual yang pertama, kemudian perlu submit order dan akan ada beberapa proses lain lah. Contoh, kalau contoh kita nak beli pakaian kan, ada satu live di Facebook ke Instagram ke atau TikTok jual baju bundle. Biasanya dia akan buat jualan secara live, kemudian dia akan minta kita untuk screenshot kan. Kemudian perlu submit order tu through WhatsApp. So dia ada langkah-langkah atau proses yang step by step yang agak makan masa dan rumit. Okay. Kemudian kalau untuk kedai dalam talian ni, konsep dia mempunyai konsep pembelian secara langsung, yang mana pembeli ni dia boleh buat pembelian on the spot, dalam arti kata lain macam serta-merta lah. Kalau kita masuk ke website atau laman kedai dalam talian ni, bila kita tengok produk semua tu kan, secara on the spot, bila kita pilih, klik dan terus bayar kan. Dia lagi jimat dan makan masa lah, sebab lepas kita dapat info, kita terus boleh buat pembelian secara serta-merta. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh kedai dalam talian. Okey, sebahagian daripada anda atau kita ni mungkin ada pengalaman dalam membuat ataupun berurusan dengan pembelian dari kedai dalam talian ni secara sedar atau tak lah. Contoh yang boleh saya bagi macam platform kedai dalam talian yang popular sekarang ni adalah platform Shopee dan Lazada, yang kebiasaannya kita buat pembelian macam beli pakaian, beli pergagasan, peralatan kan, yang mana ramai peniaga atau usahawan akan daftar satu akaun dan mula menjual dengan memasukkan maklumat-maklumat produk. Kalau pembeli pula, kita dapat membuat pembelian secara langsung melalui platform ni kan, daripada apps Shopee dan Lazada ni. Okey, kemudian contoh lain pula platform yang ada adalah macam Foodpanda dengan GrabFood. Okey, kalau untuk Foodpanda dengan GrabFood ni, kita maklum depa ni ataupun platform ni menyediakan servis penghantaran. Tapi yang sebenarnya Foodpanda ni dan GrabFood juga merupakan satu platform untuk usahawan. Sebab daripada Foodpanda dengan GrabFood ni, dia dapat untuk usahawan, dia boleh menjadi platform penyediaan makanan kan. Dia jadi platform sebagai penyedia platform jualan makanan kepada usahawan dalam bentuk kedai dalam talian, yang mana kalau sebelum ni, kalau kita nak beli makanan, kita perlu ke kedai-kedai ni kan untuk, okey, contoh kita nak makan tengah hari, kita kena pergi dekat kedai secara fizikal lah orang cakap kan, kita secara langsung kena pergi dekat kedai tu. Tapi dengan adanya platform GrabFood dan Foodpanda ni, peniaga ataupun pemilik restoran ni boleh masukkan maklumat dia punya juadah kan. So tak perlu lagi. So jadi GrabFood dengan Foodpanda ni juga merupakan salah satu platform yang menyediakan kedai dalam talian untuk pemilik restoran.
Okay, contoh lain yang ramai yang daripada kita ni kadang-kadang tak sedar adalah daripada Facebook page atau Instagram kan. Perasan tak kadang-kadang bila kita tengok satu-satu page yang menjual produk, kemudian akan ada disertakan satu link yang mana bila kita klik link atau pautan tu, kita akan secara langsung dibawa ataupun dihantar ke satu pautan yang mana membuka satu web ataupun kedai dalam talian. Okey, dalam kedai dalam talian ni kita tak perlu lagi nak macam berurusan secara direct dengan pemilik ataupun admin page tersebut. Tapi bila kita dah masuk ke website atau klik pautan ni, kita akan boleh buat pembelian secara langsung lah. Tapi tak, kalau apa yang saya sepanjang pengalaman saya rasa kebanyakan Facebook page ataupun Instagram ni tak semua adalah pautan untuk ke website kan. Sebab kebiasaannya akan perlu berurusan secara langsung dengan penjual tersebut melalui WhatsApp Business. Okey, selain tu kita ada juga kedai dalam talian menggunakan blog dan juga website. Untuk usahawan yang baru yang mana dia berminat nak buat kedai dalam talian menggunakan blog atau website, sebagai usahawan anda boleh menggunakan package WordPress dari Bluehost yang mana ianya lebih user friendly, ada high performance dan affordable lah, lebih mampu milik lah untuk kita dari segi kos dan pembiayaan. Okay, yang lain pula untuk ciri-ciri kedai dalam talian. Untuk ciri-ciri kedai dalam talian ni, untuk memastikan orang cakap macam kalau sebelum ni kita cakap Facebook ada jualan perniagaan secara atas talian kan. So kalau nak confirmkan ini adalah satu kedai dalam talian, dia mesti ada ciri-ciri yang mana dia mestilah ada gambar dan video tentang produk yang dijual. Kemudian dia mesti ada maklumat produk tu dari segi macam bahan ataupun kuantiti kan. Kalau makanan berat dia berapa kan. Kemudian dia mesti ada beberapa kaedah yang kita boleh pakai. Contohnya kaedah nak pilih kuantiti. Kalau contoh kita nak beli baju daripada website ni, daripada kedai dalam talian ni, dia mesti ada satu ruangan yang mana kita boleh memilih kuantiti atau warna yang kita nak kan. Pilihan tu ada kaedah pilihan kita. Kemudian pilihan servis penghantaran, contoh nak pakai JNT ke, nak pakai GDEX ke, pos laju ataupun Ninja Van punya servis penghantaran. Kemudian dia mesti ada kaedah bayaran secara langsung. Yang ni yang paling penting. Sebab kalau kita tengok WhatsApp Business bukanlah satu bentuk kedai dalam talian. Sebab melalui WhatsApp Business, kalau kita nak buat tempahan produk, kita perlu buat secara manual, yang mana kita perlu isi detail yang penjual berikan kan. Contoh kita kena isi nama, alamat kita kena isi kita punya nombor telefon. Kemudian dari segi pembayaran, kita kena tunggu penjual tu untuk share dengan kita akaun bank untuk kita masukkan duit atau transfer duit secara manual. So dia bukanlah satu kedai dalam talian. So ciri utama kedai dalam talian ni, mesti kita boleh membuat pembayaran secara langsung. Kalau dia ada kaedah pembayaran secara langsung tu, dia memang komplit lah sebagai satu kedai dalam talian. Okey, contoh dia mungkin kita membuat pembayaran secara langsung melalui kredit atau debit, itu e-wallet ataupun FPX Pay atau macam lagi, asalkan dia mesti kaedah pembayaran secara online dan secara langsung. Okey. Kemudian kita nak tengok manfaat kedai dalam talian. Okey, yang ni pada video yang sebelum ni saya nyatakan kenapa perlu jadi usahawan digital kan dalam topik keusahawanan digital. Ini adalah salah satu point lah yang sama dengan video yang lepas, yang mana manfaat kedai dalam talian ni dari segi masa dan kos, dia lebih menjimatkan masa lah. Sebagai pembeli, dia lebih mudah kan. Bila kita tengok website tu atau kedai dalam talian tu ada info dan sebagainya, kita terus boleh klik bayar bila lepas kita pilih kan. Tak perlulah kita nak berurusan lagi dengan penjual tu, nak kena isi detail dan sebagainya kan. Terus bila kita tengok info-info yang ada dalam kedai dalam talian tu, info-info produk tu, kita boleh terus submit. Bila kita dah pilih, submit je.
kita punya pembayaran tu kan. Kalau dari segi usahawan sendiri memang menjimatkan masalah sebab dia tak perlu lagi nak jawab satu persatu soalan daripada pembeli atau customer dia kan. So semua maklumat dah ada dalam kedai dalam talian tu. Tak perlulah dia nak entertain satu by setiap persatu dia punya prospek ataupun pembeli tu atau customer. Jadi dia dapat menjimatkan masa untuk kedua-dua pihak. Dari segi kos dia taklah memberi orang cakap efek dari segi macam contoh, kalau kita seorang usahawan dan kita belum memiliki kedai secara fizikal, jika kita nak pilih antara kedai secara fizikal ataupun kedai secara talian, sebaiknya kita memilih kedai secara dalam talian lah, sebab kita tak perlu fikir macam contoh if kita nak simpan stok, kita still boleh simpan stok di dalam rumah kan. Unless kalau macam perniagaan kita telah berkembang dan maju, kita bolehlah menyediakan satu kedai atau store untuk kita simpan kita punya stok jualan. Okey, dan dari segi kos tu dia dapat menjimatkan lah kalau kita fokus kepada kedai dalam talian. Kita cuma kos dari segi penyelenggaraan kita punya kedai dalam talian tu je lah kan. Mungkin kos-kos lain yang macam bil api air tu kita dah tak perlu tanggung. Itu kos sewaan kedai fizikal lagi tak perlu tanggung. Okey. Selain tu dia dapat beroperasi selama 24 jam. Kalau kedai fizikal ni biasanya kedai paling lama pun 12 jam lah kan. Tapi kalau kedai dalam talian ni dia secara umum dia memang 24 jam. Setiap hari kita boleh beroperasi selama 24 jam. Kan, orang tu boleh membeli secara langsung, dah tak perlu macam nak tunggu kita reply ke apa kan. So lebih mudah lah. So tak ada masalah dia untuk operasi selama 24 jam. Okay, kemudian manfaat lainnya dia dapat kembangkan target jualan lah kan. Bila dah boleh operasi selama 24 jam, contoh ada pembeli yang suka beli lewat malam kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang kerja malam, kerja siang. So ada orang tu dia beli waktu malam, waktu yang kita dah tidur. Orang tu beli tu kan dah meningkatkan satu, orang kata apa, meningkatkan target jualan kita kan. Dah tak kira masa orang boleh beli. Selain tu meningkatkan atau mengembangkan target jualan ni, mungkin sebelum ni kita dapat jual kepada komuniti setempat. Kalau secara fizikal ni, kedai fizikal orang setempat ialah datang kan. Tapi kalau kita secara online ni, secara dalam talian, bukan saja komuniti setempat dalam negeri atau negara, mungkin ada pembelian ataupun customer daripada luar negara tu yang dapat atau customer luar negara ni nak beli produk tu, tengok-tengok dia masuk dalam website kita dan dia buat pembelian. So benda ni dapat meningkatkan potensi jualan lah daripada dalam dan luar negara. Okey, sekarang kita nak tengok dari segi cabaran. Cabaran ni tak adalah terlalu mencabar sebenarnya. Okey, dari segi cabaran ni, apa yang menjadi cabaran adalah dari segi kemahiran. Contoh, kalau macam sebagai usahawan yang baru bermula untuk menjinakkan diri dalam bidang jualan secara talian ni, dia mungkin akan ada kelemahan dari segi kemahiran lah. Kemahiran atau kalau usahawan tu sendiri tak berapa mahir dengan teknologi dan ICT ni kan. So dia akan lag kekurangan dari segi kemahiran. Tapi untuk dari segi kemahiran ni bukanlah satu isu atau cabaran yang besar sebab sekarang pun kalau tengok terdapat pelbagai kursus-kursus yang ditawarkan dari segi macam kursus macam mana nak memulakan perniagaan dalam platform Shopee atau Lazada kan. Kemudian ada kursus-kursus membina web ataupun blog untuk menyediakan kedai dalam talian ni. So bukanlah satu cabaran yang besar. Cabaran lain adalah dari segi mungkin kita perlu kos selenggara lah pada awal tu kalau kita belum mahir kan. Kemudian kita mungkin perlu upah individu untuk manage ataupun tambah bayar website kita kalau kita tak mahir. Okay, itu antara beberapa cabaran yang tidak terlalu besar lah untuk kita hadapi kan sekiranya kita berminat untuk mencipta satu kedai dalam talian. Okey, kesimpulannya
Kedai dalam talian ni dapat bantu peniaga dari segi memudahkan jualan, menjimatkan masa serta meningkatkan potensi jualan kita. So secara langsungnya kita faham dengan ada kedai dalam talian ni, dia dapat meningkatkan jualan lah. Potensi perniagaan kita akan lebih berkembang sebab kita dapat meningkatkan target market kita, bukan lagi jual pada komuniti setempat atau masyarakat setempat. Kita boleh jual secara global sebab kedai dalam talian ni dia adalah secara dalam talian. Bila kita cakap dalam talian atau atas talian ni, dia secara global lah, satu dunia boleh masuk ke kedai kita tu. Dan macam saya cakap sebelum ni, manfaat ada kedai dalam talian ni boleh operasi 24 jam per hari. So ini adalah antara kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada perkongsian kali ini. Jadi kalau anda sebagai usahawan yang belum memiliki kedai dalam talian ni, kemudian berminat nak cipta satu kedai dalam talian, anda bolehlah rujuk ke pusat ekonomi digital yang berhampiran. Okay. Sekian dulu perkongsian dari saya. Segala yang baik adalah dari Allah, segala kekurangan datang dari saya. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.